Salam sejahtera Malaysia. Selamat malam sekali lagi. Rahasia besar UMNO dibongkar oleh seorang MP. Rahasia besar UMNO dibongkar oleh seorang ahli parlimen. Ahli parlimen yang di tempatnya itu sangat-sangat besar, lebih 200.000 pengundi. Malangnya tempat dia selalu banjir. Kesian jugalah. Dia musibah yang melanda, kesian. Dan sebab itu dia menyaman Perdana Menteri kerana dia kata pembubaran parlimen tidak mengikut lunas perlembagaan. Dia berikan beberapa perkara-perkara dalam perlembagaan Malaysia yang katanya dia dakwa tidak diikut ketika pembubaran parlimen. Okey, dan selepas itu dia pun berkata ini. Dia kata hanya UMNO mahu PRU. Dalam affidavit tersebut, Charles menegaskan bahawa banyak parti politik kecuali UMNO menentang mengadakan pilihan raya tahun ini kerana risiko banjir. Yang ini ada kebenarannya. Semua parti politik kalau saya tidak silap tidak setuju. Tidak tahulah kalau ada yang setuju, tapi yang selalu mau pilihan raya cepat UMNO sahaja. Malah 12 menteri daripada PAS dan Perikatan Nasional telah menulis surat kepada Agong menyatakan tidak bersetuju dengan pilihan raya yang diadakan tahun ini. Satu-satunya parti yang mau pilihan raya diadakan secepat mungkin ialah UMNO, kata ahli parlimen ini. Dengan ahli parlimen UMNO, ahli parlimen UMNO hanya berjumlah 37 orang. 38 tapi seorang masuk dalam penjara. 37 orang daripada 222 orang di Dewan Rakyat. Sokongan kepada pembubaran parlimen hanya menyumbang kira-kira 17% daripada ahli parlimen, tambahnya. Justru Charles mempersoalkan kesahihan permohonan Ismail Sabri untuk membubarkan parlimen. Permintaan itu boleh dibuat kemudian, memandangkan penggal parlimen ke-14 hanya berakhir pada 16 Julai 2023 katanya. Tambahnya lagi, bagaimanapun, atas sebab yang tidak diketahui, defendant pertama, yaitu Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri Malaysia sementara sekarang ini, telah meminta pembubaran parlimen yang begitu hampir dengan musim banjir, yang boleh menjejaskan hak pengundi untuk membuang undi, kata Charles. Dalam satu kenyataan pada kemudiannya, Charles berkata, beliau terpaksa mengambil tindakan undang-undang kerana surat berulang kalinya kepada SPR untuk meminta rancangan tebatan banjir tidak diendahkan. Memandangkan alasan di atas, saya amat percaya bahawa nasihat Ismail Sabri kepada Agong adalah terbatal, katanya. Tambahnya lagi, akibatnya saya juga percaya pembubaran parlimen tidak mempunyai kesan undang-undang, katanya. Dan dia tambah lagi, dengan memfailkan saman pemula, saya ingin menyatakan secara mutlak bahawa saya tidak mencabar kuasa yang di Pertuan Agong, tetapi hanya nasihat yang diberi oleh Ismail Sabri Yaakob, katanya. Saya setuju apa yang Charles Santiago cakap ini. Ini adalah satu perkara yang amat-amat bijak, yaitu dia menyatakan secara mutlak bahawa dia tidak mencabar yang di Pertuan Agong, tetapi hanya nasihat yang diberikan oleh Ismail Sabri Yaakob. Peguam Surendra Anand mewakili Charles dalam kes itu. Perbicaraan telah ditetapkan di hadapan Hakim Ahmad Kamal pada 29 Oktober di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat malam sekali lagi. Berita terkini yang memang bikin pening kepala. Bekas Perdana Menteri penuh Malaysia sekarang dah jadi Perdana Menteri sementara, caretaker. Dia disaman pula kali ini. Wah, memang betul lah. Selepas bubar parlimen, mesti ada orang yang suka, mesti ada orang yang tidak suka, mesti ada yang gembira, mesti ada yang meloncat-loncat, melompat-lompat, bergulik-gulik, menangis-nangis, teriak-teriak, royau. Banyak lagi lah. Banyaklah gaya-gaya manusia. Ada yang suka, ada yang indah. Biasalah bah, memang begitulah politik. Tapi yang ini paling mantap. Dia tidak suka sampai dia saman PM. Ini barulah.
Siapa yang saman PM nih? Seorang ahli parlimen. Seorang ahli parlimen yang memang veteran. Memang veteran menyaman Perdana Menteri. Siapa dia? Okey, beliau ialah MP Klang. MP Klang menyaman Perdana Menteri dan memohon halang SPR adakan PRU15. Penyandang Parlimen Klang, iaitu Charles Santiago, memohon perintah mahkamah untuk menghentikan pilihan raya umum ke-15 daripada diadakan pada tahun ini. Dalam saman pemula yang difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur semalam, ahli parlimen DAP itu menamakan Perdana Menteri sementara iaitu Ismail Sabri Yaakob, Kerajaan Malaysia dan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sebagai responden. Charles menuntut supaya satu deklarasi bahawa permohonan Ismail Sabri kepada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan parlimen adalah bercanggah dengan perlembagaan dengan perkara 40-1 dan -1E Perlembagaan Persekutuan. Menurut Charles, permintaan untuk membubarkan parlimen tidak dibuat atas nasihat kabinet dan oleh itu terbatal dan tidak sah. Wow, terbatal dan tidak sah. Wah, saya baca lagi ya. Menurut Charles, permintaan untuk membubarkan parlimen dengan tidak dibuat atas nasihat kabinet dan oleh itu terbatal dan tidak sah. Dia juga memohon perintah bahawa pembubaran parlimen tidak mengikut perkara 55-2 dan perkara 40-1 dan -1E Perlembagaan Persekutuan dan perintah untuk menghalang SPR daripada mengambil sebarang langkah untuk mengadakan pilihan raya. Selain itu, Charles juga menuntut kos dan perintah lain yang dipikirkan sesuai oleh mahkamah. Dalam afidavit itu, Charles memetik musim tengkujuh dan risiko banjir seterusnya sebagai alasan untuk menghalang pilihan raya. Katanya, kawasan saya di Klang yang mempunyai 210,662 orang pengundi adalah antara yang paling teruk dilanda banjir Desember lalu, yang menyaksikan sekurang-kurangnya 54 terkorban dan sekurang-kurangnya 71,000 orang kehilangan tempat tinggal di semenanjung Malaysia, katanya. Charles seterusnya mengambil maklum amaran yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia mengenai risiko banjir semasa musim tengkujuh pada November dan Desember. Okey, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, begitulah. Ada kebenaran juga apa yang dia katakan, tetapi nanti akan diputuskan oleh mahkamah. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi.